Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Masih lagi isu yang panas berkaitan Sanusi, MBI Kedah dan juga PRN di Semenanjung Malaysia. Ini satu pendedahan lagi berkaitan dengan pelombongan REE Nadir Bumi yang berlaku di Syekh Kedah. Ini satu pendedahan dan juga satu pembongkaran oleh Menteri KDN yang benar-benar mengejutkan kita semua. Anda wajib mengikuti detik demi detik video ini supaya Anda mengerti, Anda memahami apa sebenarnya yang berlaku ketika kelulusan melombong REE di SIK itu diberi. Ini Anda harus ikuti. Barulah Anda faham apa yang berlaku di sebalik kes besar ini yang telah secara tidak langsungnya membuatkan parti PAS, pemimpin PAS yang kononnya didakwa bersih sebersih-bersihnya, kini menjadi dalam sekelip mata terpalit dengan isu yang amat besar seperti ini. Menurut Saifuddin, tidak ada agensi beri kelulusan melombong REE di SIK. Wah, ini memang mengejutkan kita. Sebanyak 13 agensi kawal selia aktiviti pelombongan di negara ini tidak memberi sebarang kelulusan kepada Kedah untuk aktiviti melombong unsur nadir bumi PEE atau REE di hutan simpan Bukit Enggang SIK. Perkara itu didedahkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Hussein Ismail. Beliau berkata, kerajaan negeri di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor sebaliknya hanya memberikan kebenaran eksplorasi di bawah enakmen mineral negeri kepada syarikat terbabit. Katanya, semakan dilakukan jelas menunjukkan tidak ada satu agensi pun berkaitan kegiatan perlombongan pernah memberikan kebenaran kepada Kedah melakukan kegiatan melombong sejak tahun 2020. Seawal tahun 2020, Sanusi tulis surat kepada bekas Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan untuk prosedur operasi standard SOP melombong REE. Tetapi SOP perlombongan belum ada lagi. Tapi Kedah keluarkan sejumlah lesen meneroka di bawah enakmen mineral negeri yang sepatutnya bermaksud kebenaran untuk tebuk tanah dan ambil sampai ke makmal sebelum yakin boleh diusahakan. Selepas itu baru minta lesen cari gali. Ada 13 agensi kawal selia sebelum bahan itu boleh dilombong dan ekstra atau ekspor. Dalam kes Kedah, tak ada satu kelulusan agensi kawal selia. Sedangkan kes melombong berlaku katanya. Wah, ini memang haram seharam-haramnya. Beliau berkata demikian selepas menghadiri taklimat projek menaik taraf loji rawatan air Jenun Baru di sini hari ini. Mengulas lanjut, Saifuddin berkata, pendedahannya mengenai kejadian kecurian REE di Kedah adalah permulaan kepada lebih banyak siri pendedahan selepas umum mengetahui mengenainya melalui tangkapan Januari lalu. Kes tangkapan pertama Januari lalu masih disiasat Jabatan Perhutanan Negeri Kedah serta Jabatan Mineral dan Geoscience. Ada kertas siasatan masih belum disiapkan lagi. Belum ada penamat kepada kertas siasatan, tapi Ketua Pegawai Eksekutif MBI bagi lagi surat kebenaran kepada syarikat buat eksplorasi pada Mei. Tangkapan itu membawa kepada kertas siasatan dibuka JPNK dan JMG. Elok tanya dua jabatan itu termasuk pegawai atau pengarah pejabat tanah dan galian PTJ Kedah kerana cara dia itu tahu banyak perkara. Apa jadi kepada kertas siasatan? Kalau dia tak mahu beritahu, saya akan dedahkan sehari dua ini. Surat diberikan CEO MBI kepada syarikat ini adalah izin melakukan eksplorasi, bukan melombong REE, kerana ibu pejabat JMG maklum tiada kebenaran melombong diberi. Hasil REE ini pula diekspor, tapi tak ada lesen ekspor AP katanya. Berikutan itu beliau meminta Muhammad Sanusi menjelaskan di mana dua lelaki warga China yang diambil bekerja oleh MBI berada ketika ini. Faktanya dua warga China itu
majikannya adalah MBI kerana mereka masuk atas permohonan Menteri Besar melalui surat kepada bekas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebelum ini. Salah seorang daripada mereka ditangkap pada Januari lalu. Apa tindakan MBI ke atas dua profesional ini? Apa status mereka? Adakah mereka masuk untuk menasihati MBI mengenai kawasan ada REE? Sekiranya mereka adalah ahli geologis, adakah mereka berdaftar di bawah Lembaga Geologis Malaysia BOD? Adakah profil mereka ini diberi ketika memohon kelulusan PAS lawatan ikhtisas yang dikemukakan kepada Hamzah ketika itu, kata beliau lagi. Seperti yang saya katakan di awal tadi, memang ini adalah pendedahan yang paling menggemparkan Malaysia. Tak sangka rupa-rupanya ini cerita di sebaliknya. Tidak ada agensi beri kelulusan melombong REE di SIG. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Sanusi sah menjadi kluster mahkamah. Jadi lepas ini, Parti Pembangkang Perikatan Nasional tak boleh lagi bermain-main dengan sentimen kluster mahkamah kerana mereka telah pun disahkan masuk kluster mahkamah. Orang yang terkenal iaitu Muhyiddin Yassin, Wan Saiful Wanjan dan juga Sanusi Maknor kini sah menjadi penghuni kluster mahkamah. Jadinya Sanusi kluster mahkamah bukan kerana politik, malah tiada kaitan dengan politik langsung. Walaupun telah disebut sebelum ini, malah ramai juga yang sudah menyebutnya. Kali ini saya ingin menekankan sekali lagi bahawa pendakwaan di bawah akta hasutan terhadap Menteri Besar Kedah Sanusi Maknor bukanlah bersifat politik dan tiada kaitan sama sekali dengan sebarang unsur politik. Beliau didakwa di mahkamah adalah kerana memperlekeh dan mempertikaikan raja. Pertama, terhadap Sultan Selangor dalam pelantikan Menteri Besar, dan kedua, terhadap yang di-Pertuan Agong berhubung pembentukan kerajaan perpaduan. Dakwaan mempertikaikan Sultan Selangor dan Agong itu dibuat Sanusi dalam ucapan terbuka yang bererti ia memperlihatkan kecenderungan untuk menghasut dan membangkitkan perasaan tidak setia kepada raja. Harus difahami bahawa pelantikan Menteri Besar adalah hak serta budi bicara Sultan sesebuah negeri dan memperlekeh pelantikan yang dibuat Sultan adalah bererti sama seperti memperlekeh kebijaksanaan baginda. Begitu juga dengan penubuhan kerajaan perpaduan. Keceluparan Sanusi menuduh Agung tidak pernah menitahkan perkara itu adalah juga keterlaluan, menyeleweng dan seolah-olah merendah-rendahkan kebijaksanaan baginda dalam menyelesaikan kemulut politik negara. Perkara itu bukan saja difahami memang titah baginda, bahkan Muhyiddin Yassin selepas menghadap Agong sesudah PRU 15 lalu juga ada menyebut tentang hasrat penubuhan kerajaan perpaduan oleh baginda itu. Muhyiddin memberitahu Perikatan Nasional menolak idea penubuhan kerajaan perpaduan atau unity government yang dicadangkan Agong itu. Jika idea menubuhkan kerajaan perpaduan bukan sesuatu yang dititahkan Agong, bagaimana Muhyiddin boleh menyebut mengenainya? Makna mudahnya, menubuhkan atau penubuhan kerajaan perpaduan memang merupakan idea serta titah Agung dan bukan direka-reka oleh Anwar sebagai didakwa oleh Sanusi. Berdasarkan keceluparan Sanusi memperlekeh dan mempertikai dua raja dengan dua perkara yang berbeza itu, beliau memang sepatutnya didakwa di mahkamah dan kini secara langsung bergelar kluster mahkamah. Dengan itu, pendakwaan terhadap Sanusi tiada kaitan dengan politik, tidak berunsur politik dan tidak untuk kepentingan politik mana-mana parti dalam kerajaan sebagaimana dituduh oleh pihak-pihak tertentu. Tindakan yang diambil adalah semata-mata berdasarkan kesalahan atau kebiadaban yang Sanusi lakukan terhadap raja.
Lebih daripada itu, kalau kita lihat juga semua laporan polis terhadap Sanusi termasuk oleh ahli-ahli Dewan Diraja Selangor, semuanya adalah berkaitan perlekehannya terhadap Sultan Selangor. Tiada satu pun ada laporan polis terhadap keceluparan Sanusi yang menggelar Amiruddin sebagai Menteri Besar yang cokia dan tak cukup inci. Hal yang sama juga dalam konteks istilah kerajaan perpaduan yang Sanusi dakwa hanya rekaan dan gembar gempur Anwar saja. Tiada laporan polis berkaitan tuduhan fitnah yang dibuatnya itu kepada Perdana Menteri. Meski tidak dapat dipastikan sama ada wujud laporan polis berkaitan tindakan Sanusi mempertikaikan titah agung berkaitan kerajaan perpaduan itu, tetapi pihak berkuasa barangkali memutuskan ucapan Menteri Besar berkaitan perkara itu adalah merupakan perbuatan melampau serta tidak wajar oleh seorang pemimpin atau ketua kerajaan negeri. Maka sebab itulah Sanusi akhirnya didakwa di mahkamah berkaitan tuduhan terhadap penubuhan kerajaan perpaduan itu. Melihat bagaimana kedua-dua isu dijadikan modal oleh Sanusi, persoalan yang timbul, berpolitik parti Islam apa kalau nama raja sewenang-wenangnya boleh diheret dalam kegairahan untuk memperolehi undi. Mudah kata, disinilah perlunya akta hasutan untuk terus melindungi kedudukan raja-raja sebagai payung kepada rakyat jelata. Bagaimanakan kalau ada 10 orang? Bayangkan kalau ada 10 orang macam Sanusi dan di waktu yang sama tiada akta hasutan. Cuba bayangkan. Sebaliknya, orang politik, Perdana Menteri dan Menteri-Menteri tidak memerlukan pun akta hasutan. Kerana jika difitnah, dipertikai dan diperlekeh secara keterlaluan, mereka boleh memfailkan saman atau membuat laporan polis terhadap sesiapa yang menuduh demikian. Tetapi atas kedudukan istimewa mereka, raja mesti sentiasa dilindungi oleh akta hasutan. Sabuddin Hussein, 20 Julai 2023. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda tentang isu kali ini? Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya, sekali lagi Anwar Ibrahim mendedahkan penjelasan yang kita tunggu-tunggu. Raja mengatasi politik. Itu peringatan Anwar Ibrahim terhadap pembangkang hari ini. Apa pendapat anda semua? Patutkah perkara ini harus terus diingatkan hari demi hari, jam demi jam kepada pembangkang? Walaupun mana-mana pihak dalam kerajaan terbuka menerima kritikan, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengingatkan pembangkang agar mengelak daripada mengkritik raja-raja Melayu. Anwar berkata, beliau boleh menerima sebanyak manapun kritikan daripada sesiapa dan tidak akan sekali-kali menggunakan akta hasutan terhadap pengkritiknya. Paling hebat, kata Presiden PKR itu, beliau akan memfailkan saman atau membuat laporan polis. Tetapi kalau caci raja, saya sudah jawab, itu hadnya. Kerana raja itu mengatasi politik, kata Anwar. Raja ini bukan ketua parti, tetapi ketua negeri dan ketua negara. Katanya pada sebuah program Al-Hijrah di Tanjung Karang, Selangor. Semalam, pemimpin PAS Sanusi Muhammad Nur mengaku tidak bersalah atas dua tuduhan bawah akta hasutan kerana membuat kenyataan berbau hasutan terhadap raja. Anwar sebelum ini berikrar bahawa kerajaannya akan mempertahankan institusi diraja daripada dicemuh atau diperlekehkan atas nama kebebasan bersuara. Malam ini Anwar menyangkal dakwaan bahawa kerajaannya menyalahgunakan kuasa dan melakukan pendakwaan terpilih terhadap pembangkang. Anwar berkata, jika beliau mahu mengambil tindakan apabila dikritik, sudah tentu beliau akan berbuat demikian dari mula lagi. Namun, katanya, beliau tidak boleh berbuat demikian kerana Malaysia menegakkan kedaulatan undang-undang.
Beliau turut mempersoalkan mengapa dirinya yang dikritik berhubung penahanan Sanusi, sedangkan laporan polis dibuat oleh ahli Dewan Diraja Selangor. Kemudian mereka kata tak hina pun Sultan Selangor. Tak apalah, jawablah di mahkamah, kata Anwar Ibrahim. Sekali lagi saya ingin menjelaskan kepada anda, apa yang paling membuatkan kita tertanya-tanya dan paling menarik menjadi persoalan kita ialah mengapa Anwar Ibrahim yang dikritik, mengapa Anwar Ibrahim yang dipersalahkan kononnya mahu menahan Sanusi Mandor. Walhal perkara tersebut dilakukan kerana laporan polis dibuat oleh ahli Dewan Diraja Selangor. Makna kata, Anwar Ibrahim tidak ada terlibat dengan apa-apa laporan polis. Oleh kerana ahli Dewan Diraja Selangor sendirilah yang telah membuat laporan polis terhadap ucapan Sanusi yang didakwa menghina Sultan Selangor tersebut. Susulan tuduhan dikenakan terhadap Sanusi, pengerusi Perikatan Nasional juga iaitu Muhyiddin Yassin menuduh kerajaan semakin galak menggunakan tindakan undang-undang untuk menekan lawan politik. Terdahulu, Jabatan Peguam Negara menegaskan bahawa sebarang keputusan mengenakan tuduhan dan pendakwaan adalah berdasarkan keterangan dan fakta hasil siasatan, bukannya atas desakan mana-mana pihak maupun faktor lain. Saya teringat lagi ketika Anwar Ibrahim juga pernah mengatakan kalau benar dia adalah orang yang berdendam, sudah lama dan sudah ramai orang yang ada dalam penjara. Tetapi Anwar Ibrahim kata beliau menegakkan undang-undang, kedaulatan undang-undang yang ada di Malaysia. Anwar Ibrahim kata beliau boleh dikritik sebanyak mungkin oleh sesiapapun. Jika beliau mengambil kira dikritik itu adalah perkara yang beliau kata boleh ditahan. Dan paling teruk sekalipun, kata Anwar Ibrahim, beliau hanya akan membuat laporan polis atau memfailkan saman dan tidak akan sekali-kali menggunakan akta hasutan terhadap pengkritiknya itu. Namun, kata Anwar Ibrahim, kalau caci raja, saya dah kata Anwar, itu adalah hadnya. Kerana raja itu mengatasi politik. Raja bukan ketua parti, tetapi ketua negeri dan ketua negara, kata Anwar Ibrahim lagi. Saudara-saudara sekalian, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim, yaitu kalau caci raja itu sudah sampai tahap yang tak boleh dibiarkan lagi, itu sudah hadnya. Kerana raja itu mengatasi politik dan raja juga bukan ketua parti, tetapi ketua negeri dan ketua negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya, Ketua Pengarah SPRM Azam Baki memberikan keputusan, memberikan kenyataan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia dan pastinya menakutkan Sanusi kerana SPRM mengesahkan Menteri Besar Kedah pun akan dipanggil. Jadi lepas ini harap-harap Sanusi jangan pula buat-buat tak tahu ya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah merakam kenyataan 12 individu bagi membantu siasatan kes rasuah lebih RM13 juta serta salah guna kuasa membabitkan isu perlumbungan unsur nadir bumi REE di Kedah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, kesemua individu yang dipanggil setakat ini dari Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah dan syarikat swasta yang dikatakan terlibat dengan perlumbungan REE tersebut. Setakat ini masih belum ada yang orang politik yang dipanggil untuk memberi keterangan. Sesiapa saja akan dipanggil untuk beri keterangan. Mana yang difikirkan perlu, mungkin cepat atau lambat sahaja, kata beliau. Nak siasat bukan boleh terja sahaja. Kena buat pengesahan dan panggil saksi berkenan. Kena pastikan hal berkaitan prosedur untuk luluskan pengeluaran REE.
Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor pun akan dipanggil sebab dia yang sains surat yang tular itu. Katanya selepas program Cakna Rasuah SPRM bersama Media Zon Timur di Kuala Nerus, Terengganu hari ini. Sekali lagi saya bacakan kepada anda, ini keputusan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM Malaysia Azam Baki, iaitu Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor pun akan dipanggil sebab dia yang sains surat yang tular itu. Itu sebab ramai netizen mengatakan bahawa bagaimana Sanusi tidak tahu tentang perkara itu, walhal Sanusi lah yang menandatangani surat yang tular itu, kata mereka. Kalau dia tak tahu tentang hal itu, ini menunjukkan mungkin Sanusi kurang arif, tidak ambil peduli atau acuh tak acuh, kata mereka. Tapi kalau Sanusi tahu tentang hal itu, kata mereka, jadi kenapa boleh berlaku pula? Nah, itulah yang menjadi persoalan dan perdebatan buah mulut netizen dalam media sosial pada waktu ini. Azam Baki berkata, SPRM juga sedang mengesan beberapa saksi dari China yang dikatakan membuat pelaburan dalam perlombongan REE tersebut untuk turut membantu siasatan. Pegawai penyiasat sedang menyiasat kes saksi dari luar negara, katanya. Mengulas dakwaan SPRM ditekan oleh pihak tertentu supaya mempercepatkan siasatan kes REE susulan pilihan raya negeri PRN semakin hampir. Azam menyangkal kenyataan tersebut dan menegaskan perkara itu hanya kebetulan berlaku dalam tempoh ini. Tiada siapa menekan kami. Ini cuma secara kebetulan. Sama ada kerana PRN atau tidak, ia bukan masalah. SPRM dalam hal berkaitan apa juga isu rasuah dan salah guna kuasa dalam pentadbiran kerajaan yang ada merit untuk siasat, kita siasat, katanya. Semalam, seorang pegawai kanan MBI Kedah dan seorang wanita yang merupakan pengarah sebuah syarikat ditahan bagi membantu siasatan kes rasuah lebih RM13 juta serta salah guna kuasa membabitkan isu perlombongan REE di Kedah. Sumber SPRM berkata, suspek yang berusia 63 dan 40 tahun itu direman 3 hari hingga 21 Julai selepas ditahan di Alusta, di sekitar Alusta Kedah serta Ibu Negara. Menurut sumber, syarikat terbabit dipercayai telah menjalankan aktiviti perlombongan itu secara haram sejak tahun 2020 dan mendapat perlindungan daripada pihak berkuasa tertentu. Jadi sesuailah SPRM cepat-cepatlah siasat perkara ini. Jangan biarkan perbuatan haram seperti ini, perlombongan haram seperti ini dapat perlindungan lagi daripada pihak berkuasa tertentu. Kalau benar ianya dilindungi oleh pihak berkuasa tertentu, itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini.